Kena roh. Api tak ada. Janganlah lah. Round one, fight! Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama aku Hafiz dari Tidetech. Okey, disebabkan ramai yang tanya aku pasal game arcade yang aku share dalam FB aku tu. So video kali ni aku nak share sikit pasal projek terbaru aku ni. Retro game arcade cabinet. Okay, actually projek ni lama aku plan nak buat. Rasanya adalah kat 2 tahun, 3 tahun dulu kot aku dah plan nak buat. Tapi disebabkan kekangan masa, baru sekarang aku ada masa untuk buat lah. Okay, first disclaimer. Projek game arcade cabinet ni bukanlah idea asal aku. Tapi aku pinjam idea dari ada seorang mamat ni, Raffle Box, apa ke nama dia, kata salah aku lah, dalam internet, dekat website Instructable tu, dia share step by step macam mana dia buat kabinet untuk dia punya. So walaupun aku ambil design dia, aku still buat redrawing balik guna SolidWorks. Aku sesuaikan dengan barang-barang yang aku ada lah. Contohnya macam skrin ni tak sama dengan dia punya. Aku kena buat dimension cut out ni untuk monitor aku. So dan juga ada few bahagian yang aku modify sesuai dengan apa yang aku ada lah. Untuk game arcade aku ni, aku gunakan mini komputer Raspberry Pi sebagai emulation station. Nanti aku akan ceritakan lagi pasal Raspberry Pi ni. So boleh main game-game lama daripada zaman Atari, kalau korang tahulah. Atari sampailah ke PS1. Korang sebut je lah game apa. Daripada Nintendo, NES, Super NES, Game Boy, Sega, Neo Geo, MAME, macam-macam lagi lah. So asalkan korang ada game dia, korang boleh main dekat arcade yang guna Raspberry Pi ni. Kenapa game retro? Kalau korang tanya aku, sebenarnya aku memang dari dulu aku minat game-game retro ni, game-game lama ni kan. Bukannya lah game-game sekarang ni, game-game baru ni tak best. Aku main juga game baru. Cuma game-game lama ni pada aku dia ada sentimental value dia. Ada kenangan-kenangan dia sendiri. Kalau korang umur baja lebih kurang aku confirm korang ada memori indah pasal dengan game-game lama ni. Street Fighter, Super Mario, Super Sonic, King of Fighter, Tekken, Contra, macam-macam lagi lah. So memang layan game-game lama ni. Okay, cukup introduction pasal arcade cabinet aku ni. So sekarang kita tengok apa yang korang perlukan kalau in case kalau korang nak buat sendiri game arcade korang. Okay, first kali of course korang perlukan kabinet untuk korang letak korang punya monitor, button apa semua kan. So untuk kabinet ni aku guna MDF board. MDF board ni kalau korang biasa beli perabot IKEA, korang banyak jumpa lah MDF board ni. So aku guna MDF board ni banding dengan plywood biasa, sebabnya dia murah lah. Dia murah, dia padat dan dia senang nak buat kerja. Senang nak potong, senang nak skru. Cumanya kelemahan dia, korang jangan kena air lah. Dia akan kembang. Melainkan korang dah cat. So sebaiknya bila dah siap, cat elok-elok, ataupun shellac, and then baru dia lagi tahan lama lah. Kalau korang ada mesin untuk potong, korang boleh je beli yang satu papan sekeping besar, korang potong sendiri. Tapi aku tak ada mesin-mesin macam tu.
So cara yang mudah dia, aku suruh hilang je lah, potong kan. Aku upah dia potong. Aku bagi dimension, and then dipotongkan. Balik tinggal aku pasangkan je. Cumanya kilang yang aku upah ni dia tak boleh potong bahagian yang curve ni. Dia cuma boleh potong straight. So sebab dia kena guna CNC machine. So aku bagi tahu dia tak apa. Potong je segi empat sama. Untuk bahagian curve ni aku potong sendiri guna handsaw. Cuma tips dia bila kau potong handsaw ni, make sure korang ada vacuum. Sebab dia akan NDF board ni habuk dia banyak. Banyak dah halus. So that bila korang potong, korang boleh follow line tu. Kalau tak, memang korang tak nampak line tu. Senang sangat nak lari. Tu yang aku belajar lah daripada kerja dengan NDF board ni. Kalau straight is okay, korang boleh guide. Tapi kalau curve macam ni, memang kena slow-slow buat. In case kalau korang nak follow exactly macam dimension yang cabinet aku punya ni, aku akan sharekan list panel-panel ni, dimension dia semua siap dalam ruangan description. So korang boleh download, korang boleh hantar ke kedai untuk potong. Cuma reminder, make sure korang tengok, ukur dulu size monitor yang korang ada. So untuk korang punya, make sure potong ikut size monitor korang lah. So untuk korang yang duduk area Shah Alam atau Kelang, aku boleh recommend lah kilang yang aku upah untuk potong dan juga MDF board ni. Nama dia di Wood Panel Resources. Harga not so bad. Harga MDF board sekali upah potong dalam 120. Dan dia masa seminggu lah untuk siapkan. So pada aku not so bad lah kan. Potong pun memang cantik. Memang tepat. So senang korang nak buat kerja. Okay, next korang perlukan monitor. Untuk monitor ni, aku recommend korang dapatkan saiz sama ada 19 inci ataupun 17 inci. Macam aku punya ni 19 inci. So kalau kau tengok saiz tu memang cun lah dengan lebar kabinet aku ni. Kalau 17 dia kecil sikit. Jangan cari yang widescreen. Lepas tu juga korang cari yang aspect ratio 4x3. Kalau geng lama ni dia cipta pada zaman tu untuk monitor dan TV-TV lama yang kebanyakannya memang guna aspect ratio 4x3 macam ni. So sebab tu korang kena dapatkan monitor yang aspect ratio 4x3. So mana nak cari monitor lama ni? Tak ada masalah. Korang boleh tengok dekat Mudah ataupun Carousel. Kat situ banyak orang jual monitor lama macam ni kan. Macam aku punya ni, aku dapat daripada seorang iPad. Dia nak clearkan store dia, so dia jual murah. Memang murah kat aku. 120 je aku dapat. Monitor Dell 19 inci. Elok, comel, molek lagi. So memang rezeki aku lah masa tu. So untuk monitor ni korang boleh expect dalam kos dalam 100 ke 150 macam tu untuk second hand. Pun dah cukup dah untuk kita punya game arcade kabinet ni. Okay, kabinet dah ada, monitor dah ada. So next kita perlukan otak untuk kita punya arcade system kita ni. So untuk game arcade aku ni, aku guna Raspberry Pi 3 mini computer modul. Okay, untuk korang yang tak pernah dengar, tak pernah tengok apa benda Raspberry Pi ni, ni benda dia. Kalau aku tengok kecil je, dah sama besar dengan aku punya kad Tesco ni. Walaupun kecil, tapi dia sebenarnya mini komputer. Korang boleh run macam-macam game guna Raspberry Pi 3 ni. Kalau ikut sekarang ni yang paling latest Raspberry Pi 4. Tapi untuk buat gaming arcade ni tak perlu Raspberry Pi 4 pun sebenarnya. Raspberry Pi 3 pun dah cukup. Raspberry Pi 4 ni memang spek lagi latest lah kan. Tapi harga pun lagi mahal. So kita nak jimat, kita guna Raspberry Pi 3 pun dah cukup. Harga Raspberry Pi 3 ni
sebiji modul tu harga dalam 170 yang baru. So tapi kalau korang nak beli Raspberry Pi ni, jangan beli dia punya modul saja. Make sure korang beli sekali dia punya case. Sebaiknya case yang ada fan, heatsink, memory card micro SD minimum 32GB, dan juga korang dapatkan sekali power adapter. Power adapter special untuk running Raspberry Pi ni, sebab dia mini komputer, so memang perlukan power yang stable untuk run dengan baik lah. Okay, next of course kita perlukan joystick dan juga button arcade style ni. Barulah orang kata dapat dia punya feel old school, arcade old school tu kan. Ada joystick, ada button macam ni kan. So untuk joystick dengan button ni tak ada masalah. Korang boleh cari je dekat Lazada ataupun Shopee. Korang search je DIY arcade joystick. Nanti dia akan keluar macam-macam jenis button, macam-macam jenis joystick. Ada jenis biasa, ada jenis yang ada lampu macam aku, ada LED. Harga range dalam 90 ke 1.5 macam tu. Bergantung kepada jenis button dan joystick. Make sure korang beli yang 8 button, yang ada 8 button besar dan juga 2 button kecil, dan juga ada controller board dia. Biasanya dia akan jual pair, player 1, player 2. So kalau beli yang macam tu lagi mudah kerja lah kan, datang 2 sekali. So terpulang kat korang nak button dan jenis macam mana. Cuma reminder, kalau ambil yang LED, jenis yang LED ni ada extra kerja lah untuk wiring dia. Korang kena figure out macam mana nak wiring dia, sebab dia tak ada manual. Tapi kalau korang biasa dengan elektronik, aku rasa tak ada masalah korang nak figure out macam mana nak wiring LED tu. Okay, selain 4 item yang aku sebutkan tadi, kabinet, monitor, Raspberry Pi, button dan joystick ni, ada parts lain jugalah yang korang perlukan yang kecil-kecil. Contohnya korang perlukan DVI ke HDMI converter adapter. Okey, yang ni untuk connection daripada Raspberry Pi ke monitor korang ni. Raspberry Pi ni dia guna HDMI untuk display output dia. So monitor jenis lama ni mostly memang tak adalah HDMI port ni. So korang perlukan converter ni. Benda ni korang boleh cari kat Lazada juga. Tak mahal mana pun, bawah RM10 je. Next, korang perlukan USB speaker. Yang ni korang boleh beli yang murah, macam speaker pasal malam tu, yang pakai USB, power dia. At least kena ada lah. Sebab macam mana kalau tak ada, macam mana korang nak bunyi game-game klasik korang ni. Okay, korang perlukan juga PC fan dan grill. Yang ni optional, tapi aku sangat recommend untuk korang pasang pada kabinet ni untuk keluarkan haba panas bila korang main game dekat arcade ni. At least ada satulah fan untuk keluarkan haba. Dan juga satu lagi optional, LED strip. LED strip warna putih. Yang ni untuk decoration purpose lah. Untuk korang letak kat marquee, dan juga untuk internal lighting, untuk tujuan maintenance. Lepas tu korang kena dapatkan juga 12 volt power adapter. Yang ni untuk fan dan juga LED strip kita lah. Cari yang at least 2 ataupun 3 amp. Lepas tu dapatkan juga 5 volt power adapter. Yang ni untuk speaker dan juga untuk LED button. Kalau korang beli button yang jenis ada LED lah. Kalau korang ada charger handphone lama yang tak pakai, yang at least 2 amp lah kan, boleh guna, tak ada masalah, 5 volt. Lepas tu korang perlukan power extension socket. Yang ni penting lah, sebab dalam kabinet tu nanti korang kena powerkan macam-macam benda. Monitor, Raspberry Pi dan macam-macam parts lain lah yang perlukan power. Okay, benda-benda lain yang kecil macam untuk buat kabinet lah, gam kayu, paku kayu, skru kayu, angle bracket plastik yang putih macam ni, dan juga cat kayu untuk finishing lah. Kat ruang description video aku bawah ni, aku akan sertakan link untuk korang download parts list ataupun senarai parts yang aku dah cerita tadi.
secara detail. Dan juga kau boleh download dimension kabinet aku ni. Setiap panel ni, dimension dia aku ada buat detail. Template untuk korang tebuk lubang button ni, template untuk side panel, semua aku share bawah tu. So untuk korang boleh guna free je. Aku share untuk korang semua. Alright. Round 1. Fight! Untuk button layout ni aku gunakan hampir ke semua sekali button yang dibagi dalam set tu. Aku guna 8 button besar dan juga 1 button kecil. So, untuk label dalam ni kena potong manual, buat pakai A4, potong manual dan masukkan. Korang boleh buka ni dan masukkan label dalam ni. Okey, untuk tebuk lubang pada papan pada MDF board untuk control panel ni, untuk button joystick ni, aku gunakan hole saw size 28 untuk button yang besar dan juga size 25 1 inci untuk yang button kecil ni, dan juga untuk joystick aku guna size 25. So korang perlukan ni jugalah untuk tebuk lubang untuk masukkan button-button ni. Buka skru sini satu, sini satu. Dah buka skru. Aku cuma angkat panel ni untuk akses bahagian bawah dan kena buka wire-wire ni. Untuk connection dia straightforward saja. Joystick, wire ke control board, button ke setiap connector ni. Aku pakai 8, so aku akan pakai sampai sini lah, 8. Ada extra lagi. Okey, dan juga daripada control board pergi ke Raspberry Pi melalui wire USB ni. Wire USB. Nampak serabutnya sebab ada wire untuk LED ni, LED button ni. Aku looping, cara wiring dia looping daripada satu button ke button seterusnya, ke next button sampai button yang hujung tadi untuk LED. Tapi kalau korang tak ada button yang ada LED, so wiring akan lebih mudah. Daripada button direct ke control board saja. So kalau korang rajin nak nampak cool, nak nampak comel korang punya arcade tu, bolehlah try yang LED. Untuk power LED button ni, make sure korang guna voltage 5 volt jangan 12 volt, nanti blow habis LED tu. So cara aku dapatkan 5 volt, aku guna U-back ni ataupun power converter ni, step down daripada 12 volt ke 5 volt. So aku guna U-back ni untuk dapatkan 5 volt untuk aku powerkan aku punya LED dalam button ni. Untuk setting untuk main 2 orang, tips saya aku nak beritahu korang, make sure korang sambung connection button ke controller ni sama untuk dua-dua, player 1 dan player 2. Contohnya kalau untuk player 1 ni, button 1 ke pin 1, button 1 ke konektor 1, button 2 ke konektor 2. Yang player 2 pun korang macam tu juga, button 1 ke konektor 1, button 2 untuk ke konektor 2. Sebab dia bila korang setting untuk main 2 orang nanti, kalau tak sama kedua-dua wiring ni, dia akan jadi berselaru. So cara terbaik, make sure korang sama-sama untuk player 1 dan juga player 2. So tu tips, technical tips daripada aku lah. Untuk hinge aku buat macam ni saja. So aku boleh pusing, aku guna angle bracket ni, so aku boleh pusing.
Okay, untuk marquee atau finish bahagian atas ni, ini adalah merupakan design aku sendiri. Aku design guna Photoshop dan aku buka gambar-gambar karakter-karakter ni. So plan asal dia aku nak gunakan prospect clear, dan juga aku nak order stiker, tetapi tak dapat cari supplier untuk stiker. Aku pun guna kertas drawing block lukisan tu aku print dan aku sambungkan, dan aku laminate dengan selotip besar lah. So kalau gelap, bila kau on lampu, dia akan ada macam tu lah. Untuk bahagian dalam marquee ni cerita tak apa pun, ada speaker daripada speaker USB yang aku dah baraikan. Aku dah dismantle. So aku ambil tu punya speaker saja. Ini aku mount terus dekat bahagian dalam belakang marquee ni, dalam kabinet ni. Dan juga aku buat beberapa lubang untuk kabel lalu lah, kabel lalu. Dan juga aku letak LED strip di at least 2 atau 3 stripe lah, 2 atau 3 strip untuk bagi terang. So basically untuk speaker ni aku buat macam perforated hole ni, lubang-lubang ni, so that bunyi boleh keluar lah. Untuk bahagian kabinet aku ni basically tak ada apa. Ada satu maintenance door, satu switch untuk aku buat satu switch untuk lampu di bahagian button, dan juga lampu marquee, dan fan ni untuk keluarkan haba panas lah daripada dalam keluar. Untuk tujuan maintenance ataupun untuk buat wiring ke apa ke, aku boleh buka panel, back panel ni, back door ni, dan aku tambah satu limit switch so that, dan juga LED, so that bila aku buka bahagian dalam ni akan automatic jadi terang lah. So senang lah aku nak buat kerja ke apa kan. Untuk mount monitor ni, kalau korang tengok builder Mak Saleh, dia orang lebih prefer buka stand ni terus mount guna kayu ke panel depan ni. Tapi mengenangkan aku punya panel ni, panel ni nipis je, so aku tak prefer buat macam tu. Sebaliknya aku gunakan stand asal monitor ni, aku mount terus dekat tapak kabinet. Untuk secure, to make sure dia tak bergerak, aku tebuk lubang dan aku screw terus kaki stand ni terus ke kabinet. So memang tak bergerak mana lah. Dan juga untuk make sure dia tak bergerak ke kiri dan kanan, aku cuma letak angle bracket kanan, kiri dan bawah ada angle bracket. Nampak? Okay, sebelah kanan ni aku letak Raspberry Pi. So ini mini komputer yang aku cakap tu, Raspberry Pi, HDMI kabel ke monitor, power supply, dan juga audio ke speaker. Dan aku guna untuk load game dalam Raspberry Pi. So ini kita punya joystick dan juga button. Ada satu lagi extra USB port. Dia ada 4 USB port. So case ni ada fan, so memang dia akan sentiasa cool. Dan juga sebelah kiri extension socket. Kalau tengok memang full utilize lah. Sebab tu aku beritahu cari yang at least ada 3 soket lah. Satu untuk monitor, satu untuk Raspberry Pi, dan satu lagi untuk auxiliary power lah, 12 volt power supply, dan juga
5 volt. 5 volt ni untuk speaker. Ini aku guna balik charger handphone mana dah, tak ingat dah, tak usah lah. Aku ambil balik dia punya charger, aku guna untuk speaker punya power supply. 12 volt untuk LED strip dan juga button punya supply. So, kalau korang tengok cara aku ikat, cara aku cantum kabinet ni, aku gunakan paku, gam kayu, paku dan juga angle bracket putih macam ni. So aku screw saja. So memang dia kuat lah, tak pergi mana dah. So basically simple je bahagian dalam, itu saja. So okay, alright, okay. Aku harap video aku ni dapat membantu korang in case kalau korang nak buat sendiri game arcade cabinet macam aku punya ni. Tak sama mana pun nak buat. Kalau korang biasa dengan kerja-kerja DIY, dengan kerja-kerja kayu, insyaAllah aku rasa korang confirm boleh buat game arcade cabinet macam aku ni. Projek ni memang best untuk buat. Hasil dia pun memang layan. Hujung minggu korang boleh main dengan anak-anak, main dengan wife, dengan kawan-kawan. Gigi lama kan, banyak kenangan. So memang layan babe. Memang aku sangat recommend projek ni untuk korang buat. So untuk korang yang teringin game arcade cabinet macam aku punya ni, tapi tak ada masa nak buat, tak ada alat nak buat sendiri, tak reti nak buat sendiri, tak ada masalah, korang boleh PM aku. InsyaAllah korang boleh upah aku untuk buat. Cumanya korang kena bagi masa sikit kat aku, sebab aku nak order barang dan juga untuk buat tu ambil masa. InsyaAllah kalau aku buat game-game dalam ni yang aku ada, semua aku bagi cuma. Tak ada masalah. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel Tech di YouTube. Aku akan bawakan lebih banyak video-video menarik tentang komputer, teknologi dan juga projek-projek DIY macam ni. Okay, sehingga berjumpa di episod akan datang. Aku nak layan dulu game favourite aku, Supersonic. Okay, bye-bye.